kedua, anugerah baru kedua iaitu anugerah khas kumpulan. So saya minta urusan yang terlibatlah untuk memberikan taklimat berkenaan dengan anugerah khas kumpulan, melibatkan anugerah khas kumpulan penyelidikan RG dan juga anugerah khas kumpulan community. Silakan. So nanti kalau Zari tak kisah, boleh tak share dengan kakak? Okay, terima kasih buat ni. So saya mulakan so terima kasih pihak KS atas menguruskan taklimat untuk Anugerah Akademik Universiti 2022. Saya mewakili Prof Effendi sebagai panel penilai bagi anugerah kumpulan. So dalam anugerah kumpulan untuk tahun 2022 kita perkenalkan dua anugerah baru, iaitu yang pertama anugerah kumpulan pendidikan ataupun RG Research Group, dan kedua oleh anugerah kumpulan komuniti. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Next slide. Next, okey. So secara umumnya lah untuk pertama untuk anugerah kumpulan pendidikan ini, anugerah pendidikan ini kita tumpukan kepada kumpulan pendidik yang bercemerlang lah. Dalam kategori kumpulan pendidikan kita ada rating mengikut star, paling tinggi 5 star until 1 star lah. So jadi untuk kategori anugerah kumpulan pendidikan ni hanya kumpulan pendidikan yang mencapai rating 5 star sahaja yang kita akan calonkan. Okay. So penilaian 5 star ataupun bintang kumpulan pendidikan ni dibuat oleh COE masing-masing dan juga di peringkat pejabat COE kami lah. Dua peringkat yang kita akan lihat. So jadi kumpulan pendidikan yang maksud yang cemerlang tu adalah dia mempunyai sumbangan yang besar, yang high impact dalam bidang pendidikan, penerbitan, inovasi, commercialization dan lain-lain lah semua tu. Okay, next slide. Okay, untuk permohonan syaratnya semua research group tersebut perlu berdaftar dengan pusat kecemerlangan ataupun COE masing-masing. Bermaksud tahun 2023 kita ada buat proses pemutihan di mana ada pertambahan research group yang baru. Jadi research group yang baru ni tidak dinilai ataupun tidak dicalonkan untuk kali ini, untuk tahun 2022. Kita hanya guna pakai yang RG yang sedia ada pada 2022. Okey, saya rasa item kedua yang saya mention tadi yang mana memberi sumbangan cemerlang lah kepada pendidikan, dan sekiranya RG tersebut telah menerima anugerah ini pada tahun contohlah RG itu dia menang tahun ni, so tahun depan kita bagi orang lain pula, next following years you masuk balik dalam permohonan pencalonan. Kita bagi peluang pada others pada RG. Okay, next. Bagi setiap program RG ni kita akan based on star rating. So star rating tadi kita akan pecahkan mengikut kategorinya. Kategori itu akan saya tentang kemudian berdasarkan MyRA. So jadi panel penilaian teknikal selain daripada COE kami akan calonkan semua RG yang mencapai 5 star. Dan semua pencalon RG tersebut akan dinilai sekali lagi oleh panel penilaian teknikal dalam anugerah ini. So dia bukan maksudnya the highest mark from markah yang paling tinggi daripada COE akan jadi terus pemenang untuk kategori, tak. Dia akan dinilai sekali lagi oleh panel penilaian teknikal untuk anugerah ini. Ya. Ada perbezaan sikit lah dari segi bukan markah tertinggi daripada COE untuk kumpulan pendidikan tu akan jadi pemenang, bukan macam tu. Okay, next. Ini kriteria yang kita guna pakai untuk anugerah kumpulan pendidikan. Kalau kita lihat di sini, dia ada section A melibatkan pendidikan, bahagian B melibatkan inovasi, bahagian C melibatkan visibility, keternampakan. So secara persentasenya pendidikan kita ambil 50%, innovation 30% dan visibility 20%. Apa sebenarnya perkara yang dilihat dalam section A adalah
melibatkan Section B, Section C, Section D. Section B, C, D adalah term-term yang kita lihat ataupun kita guna pakai dalam MYRA. So semua ni kita mengguna pakai MYRA punya term. So jadi kalau Section B menuntut adalah merujuk kepada kuantiti dan kualiti penyelidik. Dia lebih kepada member dalam research group. Antara yang kita lihat member researcher tu adalah penyelidik utama dalam grant. Ada mempunyai kelulusan PhD atau tak, ataupun kelayakan profesional lain atau tak. Penyelidik tersebut ada tak terima anugerah pengiktirafan daripada badan akademik atau badan profesional. Ini berdasarkan individu dan anugerah pingat dalam pameran pendidikan. So kalau saya boleh rujuk balik anugerah pingat dalam pameran pendidikan ni, kita di UTM kita hanya menghantar ataupun menyertai pertandingan-pertandingan yang hanya diiktiraf oleh MYRA, antaranya macam pencipta, MTE, ITEX berdasarkan 2018. So kemungkinan pameran-pameran ni ada yang digugurkan daripada list. Itu semua kita merujuk kepada pameran-pameran yang diiktiraf lah oleh MYRA dan yang mana yang universiti sertai lah. So data ni semua daripada unit-unit yang terlibat lah. Contohnya kalau data pameran ni ada daripada UCC lah. Dan kalau grant ni daripada CRIM, kelulusan PhD profesional ni daripada kita punya HR. So kemudian Section C merujuk kepada kuantiti dan kualiti pendidikan. Tadi lebih kepada individu, penyelidik, researcher. Section C kepada kualiti kita punya pendidikan. Dia merujuk kepada kita punya bilangan jurnal penerbitan dalam jurnal ataupun persidangan. Cuma dalam persidangan ni kita merujuk kepada WAS, Scopus dan ada daripada ERA. Ada sebahagian daripada ERA. Dan kemudian bilangan sitasi penerbitan buku juga dikira, sebagaimana yang Dr. Mahfuzah ada mention tadi untuk buku dan lain-lain. Dan nilai peruntukan grant, selain daripada grant tersebut, nilai peruntukan grant tersebut juga dikira dalam kategori Section C dan juga prestasi kemajuan dengan projek. Untuk Section D, dia lebih merujuk kepada postgraduate. So dalam postgraduate yang dinilai adalah penyeliaan graduate PhD. So jadi kalau kita dalam research group tu banyak kita punya PhD punya student, so kita akan dapat lebih banyak point lah. Okey, then dalam kategori bahagian A iaitu pendidikan yang akan membawa markah 50%. Dan untuk kategori B, inovasi, untuk inovasi lebih merujuk kepada pattern. Pattern ni mengisap kita ada yang macam-macam lah, copyright, IP, trademark and so on ada dalam tu. And then produk yang dikomersialisationkan, So produk komersial ni bermaksud kalau kita ada satu produk yang dijual tahun 2020 kita jual 10,000, 2021 kita jual 30,000. Produk yang sama tahun 2022 kita jual 100,000. So untuk 2022 kita akan ambil nilai yang 100,000 tadi untuk dikira pemakahan. Dan selain pada itu kita teknologi ataupun know-how yang dilesenkan ataupun maksudnya licensing. Dan juga spin-off yang terhasil. Ada beberapa lah RG yang mempunyai spin-off di dalam UTM. Seingat saya ada setakat ni ada 6 spin-off yang telah didaftarkan lah. Dan semua bahagian inovasi ini membawa 30%. Seterusnya bahagian C, Section F. Section F merujuk kepada perkhidmatan profesional, iaitu apa-apa sahaja yang kita dapat generate secara pendapatan, generate income daripada kursus latihan, persidangan, seminar. Ini yang common yang kita buat lah. Kita buat program training, whatever, then kita dapat kita collect yuran dan itu akan dikira sebagai nilai penjanaan. Selain daripada itu, aktiviti commercialization, teknologi know-how, licensing, perundingan, perkhidmatan makmal, endowment, hadiah dan derma. Tapi semua perkara ni datang daripada pusat-pusat yang menguruskan. Contohnya kalau perundingan tu datang daripada UTM Holding ataupun sekarang Tijana lah. And then kalau perkhidmatan makmal, kita akan rujuk kepada maklumat-maklumat yang disebekalkan oleh fakulti lah dari segi
bayaran yang dikenakan untuk setiap perkhidmatan makmal. Endowment kita akan dapatkan daripada bendahari, hadiah dan derma juga daripada bendahari. Dan untuk Section G adalah berkaitan dengan jaringan dan jangkauan. So ini lebih kepada merujuk kepada bilangan MOA. So MOU kita tak counted lah, as Myra mention, kita tak kira MOU. Kita kira MOA. Dan bilangan penyelidik di bawah MOA yang terlibat dan juga dikira dari segi pemakaan adalah penyelidik ke luar negara untuk aktiviti penyelidikan, visiting professors, visiting researchers, so itu termasuk. Dan bilangan ahli atau AJK yang terlibat dalam akademik atau persatuan profesional, contohnya you terlibat dalam IEEE punya membership sebagai AJK, committee member, ada. And then persatuan NGO juga diterima lah. So jadi bagi siapa-siapa yang mempunyai yang dilantik lah sebagai ahli jawatankuasa ataupun committee member di any institution yang saya sebutkan tadi, bidang akademik ataupun profesional ataupun persatuan atau NGO, wajarnya lah you daftarkan, maklumkan kepada HR untuk kita rekodkan. Sebab setiap perkara ni akan menyumbang markah kepada kita punya Myra dan seterusnya kepada RG lah. Dan projek teknologi transfer to the community dan projek kerjasama pendidikan atau joint research. So ini dalam Section G. So ini semua akan carry 20%. Untuk makluman semua aktiviti data daripada Section bahagian A, Section B sehinggalah Section G adalah data yang kita kumpul melalui CRIM. So CRIM adalah pusat yang ditugaskan untuk kumpul untuk menselaraskan semua data-data yang kita hantar kepada Myra, ke PT untuk penilaian Myra. Jadi untuk kriteria pemilihan ataupun penilaian RG, kita pakai semua data-data Myra tersebut. Jadi maksudnya setiap pemohon ataupun RG, dia tak perlu mohon untuk dinilai. You automatic been evaluate based on the data yang kita dapat daripada data yang kita hantar kepada Myra tersebut. Dan data tersebut telah pun di-accredit ataupun telah di-verify, telah disahkan oleh CRIM. Sebab data yang itu yang kita hantar ke Myra. So kita perlu lagi sebab tu kita tak minta lagi data tambahan kepada setiap RG. Sebab data tersebut telah pun dinilai. Telah ditentusahkan. So itu adalah kriteria penilaian untuk RG. So next. Okey, untuk dari segi hadiah atau nilai anugerah, pemenang anugerah untuk kategori research group akan menerima hadiah berumpama ringgit Malaysia RM4,000 lah beserta sebuah hadiah pahala, dan sagu hati diberikan kepada dua kumpulan yang mempunyai markah tertinggi lah akan dapat RM2,500. So jadi kalau kita recall balik last 2021, setiap RG yang mendapat 5 star kita dapat diberi reward 5,000. So kalau dia menang lagi untuk yang ini, so dia akan dapat lagi 4,000, so jadi 9,000. Kaya jugalah untuk this one. So selain daripada itu, sijil penghargaan penghargaan lah kepada semua pencalonan, semua RG yang dimasuk yang mencapai 5 star, yang dicalonkan, semua akan dapat sijil penghargaan. Okay, next. Seterusnya untuk kumpulan anugerah community. So jika tadi anugerah research group tu pencalonan dia akan dicalonkan oleh pejabat COE kepada panel penilai. Untuk anugerah asas kumpulan community ini, dia akan dicalonkan oleh RISE, kita punya center RISE ataupun last time PGIM lah. So jadi bezanya antara research group dengan anugerah community, research group lebih merujuk kepada group research activities. You punya grant, you punya penerbitan, you punya conversations related to research, and ada juga on the committee bit lah, tapi work as a research group. Tapi untuk anugerah kumpulan ni, kumpulan komite ni, kita iktiraf ataupun kita nak berikan penghargaan tersebut kepada kumpulan yang mempunyai projek komuniti, yang ada buat satu projek komuniti yang memberi impact yang sangat-sangat besar kepada komuniti lah, ataupun kepada nation. So
yang dilihat melalui konsep pemindahan ilmu. Okey, yang ni yang saya nak tekankan. Konsep pemindahan ilmu maksudnya aktiviti komuniti ni kalau kita faham, dia kita bantu cuci longkang, kita bantu cuci rumah, itu pun aktiviti komuniti. Tapi itu lebih kepada sumbangan tenaga, bukan pemindahan ilmu. Yang kita fokuskan kat sini aktiviti komuniti yang melibatkan konsep pemindahan ilmu. Contohnya kalau saya ambil contoh yang real yang berlaku sekarang, kita ada buat sistem IoT fertigation untuk cili, tanaman cili. So kita sampaikan atau pindahkan teknologi itu, applykan teknologi itu kepada komuniti tertentu. Contoh kita applykan kepada satu kawasan kampung. So daripada kawasan ataupun satu kawasan peladang, persetubuhan peladang untuk applykan teknologi tadi. So daripada situ peladang ataupun petani tersebut mendapat manfaat daripada apa yang teknologi yang kita sampaikan. Dengan teknologi tersebut juga dia punya hasil keluaran pertanian dapat meningkat. So itu yang kita masukkan dalam projek komuniti ni, bukan yang projek komuniti yang bersifat sumbangan tenaga tersebut. Bukan bermaksud ini tak bermaksud kata CSR yang berbentuk sumbangan tenaga itu tak penting. Ia juga penting untuk meningkatkan imej universiti di kalangan masyarakat. Cuma untuk kategori ini kita hanya lihat yang melibatkan pemindahan ilmu pengetahuan atau teknologi. Okay, next. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, setiap kumpulan yang dinilai oleh RISE juga diberi penafah bintang. Sama seperti research group tadi, kumpulan yang menghantar ataupun dinilai berkaitan dengan projek-projek komuniti yang melibatkan projek pemindahan ilmu tadi dinilai oleh jawatankuasa penafah bintang jaringan komuniti peringkat UTM. So jawatankuasa ni di sekretariatnya adalah di RISE, di pejabat RISE, dan dia mempunyai rating paling tinggi, rating dia 5 star dan onwards lah, ke bawah lah, onwards. So daripada penilaian tersebut, panel penilai pejabat RISE atau jawatankuasa penafah bintang akan mencalonkan hanya kumpulan yang mendapat penerapan 5 star saja, 5 bintang saja untuk dinilai bagi kategori anugerah kumpulan komuniti tahun ini. Okay, next. Jadi untuk penilaian pula, sebenarnya kita nilai dari first, kategori pertama adalah impact kepada pembangunan mampan ataupun kepada SDG. So ini akan dinilai secara detail oleh panel technical. So kita ada SDG yang kita tahu, kita subscribe dengan SDG 24 ataupun dah tambah dah SDG kita. Dan selain itu kita pun lihat juga mapping kepada MySTIA lah tu. So jadi sama ada macam mana kita tentukan markah 50, 40 atau 30 bergantung kepada pembangunan ataupun impact yang projek komuniti kita buat tadi memberi nilai tambah, nilai impact, nilai positif kepada masyarakat ataupun klien ataupun industri ataupun komuniti yang kita bersama dalam sudut SDG. So ini akan dinilai oleh panel technical peringkat universiti. So dia carry 50%. Kemudian untuk bahagian kedua, peringkat kerjasama bersama industri, kerajaan, badan profesional, komuniti, agensi dalam konteks sama ada projek tersebut bersifat quadruple helix atau triple helix ataupun hanya melibatkan satu entiti, kita akan nilai dia. Dan untuk kategori ini, untuk bahagian ini kita bagikan 30% maksimum. So untuk dapat menilai kalau kita nak buat semana-mana aktiviti komuniti bersifat pembinaan ilmu, dinasihatkan supaya melibatkan banyak partis, banyak agensi daripada industri, daripada kerajaan, badan profesional, komuniti of course lah kita kena ada ataupun ada agensi. So untuk menunjukkan
penglibatan semua pihak lah dari segi kerjasama tersebut. So jadi kalau projek kita hanya melibatkan satu-satu entiti sahaja, so impact dia mungkin hanya setakat kecil sajalah dia punya impact dia. So jadi kita berharap untuk projek komuniti yang mempunyai kerjasama dengan banyak entiti ni, dia punya impact ataupun dia punya kesannya adalah lebih besar. Itu yang kita sasarkanlah untuk kategori ini. Kemudian 15% kita berikan dari segi bukti pencerafan. Sama ada bukti pencerafan tersebut mungkin dalam bentuk surat ke ataupun sijil penghargaan ke ataupun pingat ke yang mengiktiraf hasil kerja ataupun projek kerjasama komuniti tersebut. Okay. Dan another 5% kita khususkan untuk penerbitan because bagi aktiviti komuniti tersebut juga kita galakkan untuk hasilkan penerbitan dari segi jurnal proceeding makalah dan sebagainya. Okay, next. Jika dilihat dari segi pemakaran secara detail, kalau boleh didetailkan, so beginilah konsep pemakaran tersebut. Peringkat kerjasama agak terus direct, di mana kalau ada melibatkan lebih daripada ada 3-4 partis yang terlibat, kita ada komuniti, kampung ke ataupun mana-mana sekolah ke, dan melibatkan agensi, contohnya JPN ke ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, dan melibatkan industri, whatever industri. So dan UTM, so itu kita consider dia quadruple helix untuk 30%. Tapi kalau kurang salah satu, dia akan jadi 20%, 20%. Dan kalau hanya melibatkan satu entiti saja, kita buat kerja aktiviti STEM contohnya kepada sekolah. So itu hanya 10% saja, melibatkan 2 parti saja. Dan SDG macam saya masukkan tadi, kita ada banyak SDG melibatkan kemiskinan, kesihatan, pendidikan. So banyaklah domain yang kita boleh rujuk. Okay, untuk ni. Kemudian dari segi bukti yang saya yang dimasukkan untuk 15% adalah jika ada sijil, surat, visibility dari segi sudut ke tanah bar. So itu semua kita boleh kira. Cuma dari segi bahagian C dan bahagian D, bagi kumpulan-kumpulan yang dicalonkan, pihak Rusti akan akan mohon untuk kumpulan tersebut sertakan maklumat-maklumat bahagian C dan bahagian D, kerana selalunya bahagian C dan bahagian D ini adalah berlaku selepas program tersebut dijalankan. Dan kemungkinan ianya tidak disertakan semasa proses reporting pelaporan program tersebut. Jadi kalau kumpulan kita dicalonkan, pihak Rusti akan hubungi kita untuk dapatkan maklumat-maklumat bahagian C dan bahagian D. Okay, next. Seterusnya dari segi nilai anugerah, sama juga nilainya seperti research kumpulan pendidikan. Pemenang akan menerima RM4,000 beserta sepiala. Sagu hati juga diberikan kepada 2 kumpulan yang memperolehi markah tertinggi, dan selain itu sijil penghargaan akan diberikan kepada semua kumpulan yang tercalon di peringkat akhir. Okay, next. Okey, setakat itu saya punya taklimat berkaitan dengan 2 anugerah baru, iaitu kumpulan pendidikan, anugerah pendidikan dan anugerah kumpulan komuniti. So saya buka pada sebarang persoalan dan pertanyaan. Dekat chat tak ada soalan Tak ada, setakat ni tak ada lagi. Okey. Soalan doktor.
Okey, Dr. Muzah, silakan. Untuk yang anugerah yang lagi satu tu, yang tadi dengan ada impact tadi kan, ada 50% kita kena buktikan pembuktian impact. Boleh tak tengok balik tadi? Mana? Ini yang kita kena register as a KTP tu kan? Knowledge transfer, betul ke? Bukan, ini projek komuniti. So, sebarang projek komuniti yang kita buat bersama mana-mana agensi dan semua maklumat tu kita akan daftarkan atau projek tu kita daftarkan di RISE. Di RISE. So, jadi akan dinilai oleh Jawatankuasa Penarafan di RISE untuk projek tersebut. Dan yang menang saja daripada situ akan yang mendapat 5 star daripada jawatankuasa tersebut, projek tersebut yang akan dibawa ke pencalonan anugerah komuniti ini. So dalam yang dibawa tu bila dihantar calon tu, dia dihantar berserta dengan pelaporan dia, kertas kerjanya dan semua maklumat yang berkaitan dengan projek komuniti tersebut. So di peringkat panel jawatankuasa anugerah kumpulan komuniti ini, kita akan lihat sekali lagi projek tersebut menyokong ataupun ada impact kepada mana-mana SDG ni berdasarkan maklumat, laporan, kertas kerja dan apa-apa sahaja aktiviti yang dilakukan. Kita akan nilai, panel akan menilai dari segi SDG ni. Kalau saya nak tahu info lanjut, siapakah PIC yang boleh bantu untuk kalau untuk bahagian jawatankuasa penarafan ni ialah Dr. Mauzan nak tahu sebab saya mungkin ada related dengan kualiti pendidikan ni sebab kita ada buat knowledge transfer juga. Okey. Ada melibatkan beberapa agensi jugalah. So nak tahu dari segi KTP tu pun saya baru nak buat submission report semua. Okey. Nak tahu dan dia related juga ada grant. Dan kat itulah nak reporting tu sebab tak ada idea lagi untuk memang ada terlibat jugalah ni yang A ni kan. Okey. So kalau di RISE tu sepaham saya ada penyelaras komuniti, ada penyelaras industri, ada penyelaras kerjasama dengan Kerajaan Melaka dan ada penyelaras STEM. So mana-mana projek yang didaftarkan melalui mana-mana domain tadilah, sama ada STEM ke komuniti ataupun industri tersebut, semua akan dinilai. So saya boleh kontak je lah dengan siapa-siapa mana-mana dan cuma pastikan projek Dr. Mahfuzah tadi ada dalam database dia orang lah. Tapi untuk tahun ni dia ambil tahun 2022 punya projek Betul. So kalau yang tahun ni tahun depan lah macam tu. Ya. Okey. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum Dr. Salam telah. Saya Khairul Fazli dari FKP. So saya nak tanya tentang kriteria C tu lah. So dia agak rigid pingat dengan sijil. Sebab kadang-kadang bila kita ada buat dengan industri atau bukan industri lah, komuniti khasnya, dia tak ada lah sijil khas daripada komuniti kan. Adakah dia contohnya industri datang melawat dan dia testing produk tu dia kata juga ialah satu pengiktirafan. Maksudnya dia mengiktiraf lah. Ada satu gambar, ada pengiktirafan. Tapi tak adalah berbentuk sijil atau pingat. Okey. Sijil dengan pingat ni kalau saya boleh bagi contoh, ada beberapa aktiviti komuniti yang dia menyertai pameran-pameran ataupun exhibition tertentu yang kemudian ada diberi pingat berdasarkan impact yang projek tersebut lah. So ini yang dimaksudkan yang pingat tadi, yang bentuk pingat lah. Okey, selain daripada itu ada juga program-program aktiviti yang kita buat yang diterbitkan oleh akhbar untuk paparan yang menyatakan impact projek, keberkesanan projek dan sebagainya. Okey, itu untuk yang nombor 2. Selain daripada itu, sebarang bentuk surat ataupun penyataan ataupun dokumen yang merujuk kepada pengiktiraf yang doktor kata tadi,
industri datang, tengok produk kita, dia kata sangat bagus ini sian-sian, tapi kita nak, kalau setakat lisan ataupun gambar, dia tidak dapat menyatakan secara tertulis itu diiktiraf. So kita Perlu minta surat, kalau mungkin surat. kalau boleh ada satu surat daripada industri menyatakan dia orang sangat berpuas hati dan mengiktiraf, dan sebut iktiraf tu agak sukar lah, tapi wording yang digunakan ataupun hasrat surat tersebut mengiktiraf impact projek ataupun apa-apa saja knowledge transfer yang terlibat lah. Okay, baik. Saya rasa mungkin itu lebih jelas lah. Ya. Kita ingat dengan sijil ni kadang-kadang agak sensitif kan untuk kita minta-minta daripada komuniti. Betul. Sebab markah dia besar, 10%. So rigid kat situ. Ya. Terima kasih banyak. Okey. Ada lagi soalan? Cuma untuk kedua-dua program, untuk kedua-dua ni, kita tak perlu mohon, pemerintah tak perlu mohon. Semua pencalonan akan dibuat melalui research group melalui COE, dan untuk komuniti melalui pejabat RISE. So pemohon tak perlu, cuma kita perlu pastikan lah untuk research group, make sure kita punya research group berdaftar lah dengan mana-mana COE yang telah diiktiraf dalam UTM. Kalau projek komuniti yang tersebut tadi, make sure projek komuniti tersebut didaftarkan atau dilaporkan di mana-mana unit dalam RISE untuk diambil kira. So itu yang saya kena tekankan lah. Satu hal sikit berkenaan dengan RISE. Saya punya, macam lah. Saya punya projek ni wujud atau dah tamat sebelum RISE diwujudkan. Bulan 6 tahun lepas. So macam mana boleh saya kontak atau siapa yang boleh saya maklumkan pada RISE? Projek Dr. Khairul melibatkan apa? Dengan projek Sulam. Projek Sulam kita dilaksanakan oleh FKP lah. Dan projek ni dah dapat visibility yang luas juga lah. Jadi akbar semua. So saya nak cuba mohon lah projek ni. Okey, baik. Dr. Khairul, saya tak tahu detail, tapi apa yang saya boleh cadangkan, Dr. Khairul cuba hubungi penyelaras khidmat komuniti lah, Dr. Faizal. Dan memastikan supaya projek komuniti Dr. Khairul ni ada dalam list projek komuniti tahun 2022. Okey, boleh. Okey. Sip. Okey. Dr. Sani ada rasanya tak ada soalan dah kot. Ada chat, ada soalan ke? Tak ada. Setakat ni tak ada lagi. Dan okey, so setakat tu daripada saya lah, Dr. Sani. okey, baik. Terima kasih Pak Zainal atas penerangan taklimat yang diberikan. So